Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يعني مفتاح قلوبنا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada petang ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, lagi saya muliakan sahibul fadilah Pak Sobariah selaku penganjur, sahabat pecinta Al-Quran SPAQ. Seterusnya bonda-bonda moderator Ustazah Jasrina, kemudian bonda Zainun, kemudian Kak Anik Sum, dan muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah, hadirin hadirat, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat, di bawah naungan rahmat kasih sayang Allah. Semoga memperoleh kemudahan dan keberkatan dalam setiap perkara yang kita lakukan. InsyaAllah wa amin. Mungkin boleh react sikit ke ataupun berikan komen ke, bagaimana keadaan cuaca, bagaimana mood pada petang ini, apa lagi, apa perasaan kita tak lama lagi nak menyambut Ramadan. Boleh share sikit lah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua di bawah naungan rahmat Allah, insyaAllah wa amin. Jadi terlebih dahulu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, saya mohon kemaafan dulu kerana tidak memakai kopiah. Kerana bukan sengaja, saya dah cuba dah. Tadi saya pakai ni, kopiah ni ada. Bila saya pakai, nampak dia hilang. Dah halimunan. Dia kadang-kadang ada, kadang hilang. Tu nampak dia hilang. Jadi saya risau bila saya pakai, mungkin menyebabkan ibu-ibu rasa, sejak bila pula Ustaz jadi botak ni kan. Kan orang panggil saya mu'alim botak kan. Sebab itu saya tak nak membuka ruang fitnah. Terpaksa saya tanggalkan dulu kopiah supaya tak adalah nampak botak kan. Nampak pelik kepala saya nanti. Sebab itu saya terpaksa tanggal kopiah. Sebab tempat sini mungkin dia kurang cahaya. Kan. Jadi sebab itu saya paksalah tanggalkan dulu kopiah. Kerana nak menutup ruang fitnah. Takut ibu-ibu sekalian kan, buka-buka tiba-tiba tengok kepala saya tak ada rambut. Takut pula ingat saya ni ada penyakit apa-apa ke kan. Jadi sebab itu saya terpaksa tanggalkan kopiah lah. Hari ni santai sikit lah. Tapi mudah-mudahan sampailah. Jangan santai je tapi tak dapat apa-apa kan. Kita bukan borak kosong, insyaAllah. Kita dapat, kita kongsi-kongsi supaya kita dapatlah sesuatu, insyaAllah. Dia harap ibu-ibu semua selesa lah kot. Tak ada masalah apa-apa. Tak ada gangguan mata ke apa, tak ada, insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, tadi ada yang respon kata tak sabar tak sabar tunggu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semualah ke dalam Ramadan. Sebab tak lama dah tu, dalam 2 minggu je, insya-Allah 13 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan
Itu yang kita risau sangat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua, insya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian, seperti biasa, kan macam biasalah, macam tak biasa. Soalan uji minda kita pada petang ini, soalan yang ke-28. Seperti biasalah, ibu-ibu boleh jawab di ruangan chat. Sekadar kita menyuntik semangat, terus kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Soalan dia, manakah waktu yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Manakah waktu yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? A. Sebelum subuh, B. Siang, C. Sebelum maghrib, D. Malam. So mana satukah jawapan yang ibu-ibu rasa macam betul kan? Boleh cuba jawab. Boleh cuba jawab. Your time starts now. Kita bagi dalam seminit lah kot, insyaAllah. Ramai dah masuk dah ni. Boleh jawab di ruangan chat. Untuk sama-sama kita ambil manfaat. Soalan dia kira mudah jugalah. Cuma sunnah ni kita tak bincang lagi. Kita akan bincang lepas ni. Cuma nak tahu je kefahaman kita selama ini. Kan? Apa yang kita faham? Nabi SAW baca Quran ni waktu bila? Semua waktu tu nanti kita akan hurai. Dia ada hikmah yang kita akan sebutkan. Semua waktu tu ada sebab. Ada sebab saya tulis. Dia bukan kosong-kosong je. Okay. Ibu-ibu boleh jawab dululah. Jangan ikut majoriti. Tak semestinya majoriti tu betul. Kadang-kadang orang jawab majoriti rupanya semua salah. Berpakat-pakat salah. Contoh. Bukan saya kata salah. Contoh. Okay, so ada beberapa dah menjawab. Bonda MDM jawab A. Bonda Zainab jawab A. Bonda AB A. Dan Nur Aiman pun A. Dan Suraya. Bonda Faridah sebelum subuh, okey A. Bonda Barhani D. Lain sikit. Dodol. Bonda Bibi Sabariah A. Bonda Hayati D. Dodol juga. Bonda Sarifah A dan D. Bonda Sarifah ni kena kick keluar ni. Kerana telah melanggar peraturan soalan uji minda. Tak boleh jawab dua. Haram. Pilih satu saja. Kan saya dah pernah sebut sebelum ni. Kan? Hashtag apa? Setia pada satu. Satu je jawapan. Kalau jawab dua ni kena denda sepatutnya ni. Nanti admin akan berikan apa denda dia. Okey, Bonda Sarifah boleh pilih nanti Okey, Bonda Zaitun A, Bonda Ania D, Bonda Mazli. Saya ingat lagi ni, Bonda Mazli ni bukan lelaki Saya ingat Bonda Muslimat. Bonda Zaini A, Bonda Azalia D, Bonda Sarifah A. Kena pilih satu je. Tak boleh dua semua. Okey, setakat ni kita lihat jawapan A dan D lah yang mendahului daripada sudut kebanyakannya. B dengan C tidak menjadi pilihan. Padahal telah ada dalam soalan. Kenapa tak pilih? Sian dia. Pilihlah satu seorang ke. Cuba backup sikit member tu. B dengan C tak ada orang pilih. Sian dia. Lagi sian kat saya ni. Saya buat soalan. Tak ada orang pilih. Saya alone. Home alone. Okey, kepada yang baru masuk boleh jawab di ruangan chat. Kita akan hurai sebentar lagi. Sekali kita akan masuklah, tak bincang lagi sunnah ni. Cuma sekadar kita nak test and try. Sejauh manakah kefahaman kita berkenaan dengan bulan Ramadan. Okey, ada lagi ke? Tak ada, kita terus bincang Okey, baik, tak apa. Kita akan terus bincang dan kita akan lihat apakah jawapan yang tepat. Kita masuk pada bab yang ke-10. Jawapan ni kita akan tengok kejap lagi biar suspend dulu. Ting-ting, suspend. Bab ke-10 kita masuk tentang membaca Al-Quran. Satu je sunnah berkenaan Al-Quran. Masuk pada sunnah yang ke-46. Qala al-muallifah rahimahallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumiha fi darain insyaallahu amin. Pada sunnah ke-46 iaitu hadis berkenaan tadarus Al-Quran pada malam-malam Ramadan. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahawa
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemurah dalam kebaikan. Dan sifat pemurah Nabi memuncak ketika Ramadan. Ketika Jibril menemuinya pada setiap malam, Rasulullah selesai ulang tadarus Al-Quran kepada Jibril. Apabila Jibril menemuinya, baginda lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang berhembusan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1902. Baik. Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, inilah jawapan dia. Tadarus Al-Quran pada malam-malam Ramadan. Okay, sebelum kita sambung bincang, kita buka balik soalan tadi. Kita akan tengok balik pilihan jawapan yang diberikan. Disebutkan secara jelas tadi, dalam hadis tadi kita sebut, yang mana Nabi SAW amalkan baca Quran pada waktu malam. Jadi para ulama memberikan huraian. Seperti kalau kita lihat dalam kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kenapa malam menjadi pilihan Nabi SAW? Kerana malamlah waktu yang kita lebih fokus untuk membaca Quran. Pada siang kita berpuasa. Seperti kata yang lain, kita penatlah. Penat berpuasa sambil kita akan buat pekerjaan ataupun urusan kita seperti biasa kan. Maknanya orang yang berpuasa dalam keadaan dia kena bekerja, mungkin belajar. So dia kena buat macam biasa. Tetapi pada waktu malam, kita lebih fokus pada ibadah. Yang mana dalam keadaan dah kenyang, kita dah makan, dah relax, kan, kita dah boleh fokus pada ibadah dengan tak ada kelaparan. Jadi itu antara sebab yang kita nak sebut kenapakah kita amalkan ataupun kita baca pada waktu malam. So sebaik-baik kita mengamalkan bacaan Quran dalam Ramadan pada waktu malam. Kalau kata ada halangan, maka terpulanglah ibu-ibu nak amalkan waktu bila-bila pun tak apa, yang penting baca. Bacalah. So yang terbaik jawapan dia adalah malam. So jawapan dia adalah D. So tahniah kepada yang betul. Yang salah tak apa, jangan risau, kita akan perbetulkan. Okey, ramai tadi jawab A kan. Selain daripada D, jawab A sebelum subuh. Sebelum subuh, antara ibadah yang digalakkan adalah kita berdoa. Sebelum subuh ni, selain daripada kita berqiyamul hampir waktu subuh, so selain daripada itu adalah waktu yang mustajab berdoa. Nanti kalau sempat kita akan hurai satu bab berkenaan amalan sunnah dalam Ramadan. Salah satunya berdoa ketika sebelum waktu subuh. Waktu itu waktu yang mustajab, dan amalan selain daripada kita solat, kita amal yang lain adalah berdoa. So itu yang disebut secara khusus sebelum subuh. Yang kedua, B, siang. Siang pula adalah fokus pada ibadah puasa. Ini kalau waktu kebiasaan dalam Ramadan kan. Sebelum maghrib, C. Sebelum maghrib pun adalah fokus pada doa. Nanti kalau sempatlah kita akan tengok dalam satu kuliah nanti, saya akan huraikan ada 7 amalan sunnah dalam Ramadan. Salah satu sunnah yang ketiga, iaitu berdoa ketika sahur, berpuasa dan ketika berbuka puasa. Tiga-tiga ni waktu yang mustajab. Ini satu kelebihan Allah beri kepada orang yang berpuasa. Selain daripada Allah angkat darjat, Allah ampunkan dosa. Selain daripada itu, dan juga satu lagi kelebihan Allah rahsiakan. Sampai Allah sebut dalam hadis Qudsi kan. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis sahih Al-Bukhari 1904. Nabi sebut, Allah sebut dalam hadis Qudsi ni, Allah sebut kelebihan puasa ni Allah rahsiakan. Dan Allah sebut ia untuk aku dan akulah yang layak membalas. Begitu spesialnya lah orang berpuasa ni, Allah memberikan ganjaran yang istimewa. So selain daripada itu, kelebihan juga Allah berikan peluang orang berpuasa ni daripada dia sahur, berpuasa sampai dia berbuka tu, hampir nak berbuka pun, keberkatan amalan soleh dia menyebabkan doa dia mustajab. So C pun adalah waktu doa. Jadi itu adalah C. Yang terakhir adalah D. So D adalah, kita dah sebutlah jawapan dia kepada soalan ni. Ibu-ibu, sama-sama kita dapat faham. Kalau boleh amalkan pada waktu malam secara fokus, secara tumpuan yang lebih baik lah. Tak mampu, tak sempat, tak apa, buatlah pada waktu siang, even bila-bila pun. Yang penting kita buat. Buat, jangan tak buat. Itu paling penting. Okay. Tengok sikit apa yang kita nak kena faham berkenaan dengan sunnah tadarus Al-Quran.
Sebelum kita lihat makna tadarus, kita fahamkan dulu makna tafsir dan makna tadabbur. Dalam sebuah hadis disebut dalam satu kitab tafsir, iaitu Tafsir Al-Burhan fi Ulumil Quran, iaitu berkenaan dengan yang disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Tafsir ni maknanya adalah kefahaman kitabullah yang azza wa jal daripada sudut penjelasan makna, pengeluaran hukum hakam dan hikmah. Ini adalah bagi tafsir. So ini kita boleh faham dari sudut dia belajar secara terperinci. Kita biasa dengar kan tafsir Al-Azhar oleh Prof Wahbah Al-Zuhaili, tafsir Al-Azhar oleh Prof Hamka, tafsir Al-Munir oleh Prof Wahbah Al-Zuhaili, kan tafsir Ibnu Katsir, itu yang lebih biasa kita amalkan, kita belajar di Nusantara ni lah. Pada waktu sekarang adalah tafsir Ibnu Katsir. So semua kitab tafsir ni, bahkan kitab tafsir yang lain pun, yang mana dia akan hurai terperinci. Setiap kalimah dalam ayat akan dihuraikan. Dan belajar mesti kena berguru. Dia tak boleh hanya beli kitab, kita baca, kita fahamkan sendiri, kita hurai. Tak boleh. Tafsir tak boleh. Dia mesti belajar berguru, berkitab, dan mesti makan masa yang lama, dan kita akan faham dengan mendalam daripada semua aspek ayat tu turun sebab apa yang kita boleh ambil pengajaran. Dia detail lah sebab dia setiap kisah tu kita akan belajar. Berbeza kalau tadabbur yang kedua. Tadabbur dia memahami makna zahir ayat. Itu adalah tadabbur. Kita belajar secara maksud ayat, terjemahan. Kita boleh belajar macam mana? Daripada sudut kita melihat kepada maksud terjemahan ayat, dan kita akan merujuk kepada kitab-kitab yang tambahan, sekadar rujukan lah, tapi dia tidaklah detail. Dia lebih kepada satu cara ataupun satu kefahaman yang secara asas. Dia bukan terlalu detail lah, dia secara asas sahaja. So itu adalah dimaksudkan dengan tadabbur. So ini ada disebutkan oleh Dr. Musa'id Al-Tayyar dalam kitab dia, iaitu kitab berkenaan dengan tadabbur. Okey, makna tadarus. Ini yang kita nak kena faham lah. Tadarus adalah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj, bermaksud mendengar dan memperbetulkan bacaan. Kita baca, kawan tu dengar, kawan baca, kita tidur. Taklah tidur lah, dengar lah. Dengar tu bukan sekadar dengar je lah, kita memperbetulkan bacaan. Kan? Itu makna tadarus. Jadi dia berlaku dalam kumpulan. Paling kurang berdua. Bukan berdua-duaan. Itu dating. Contoh. Jadi berlaku dalam kumpulan. Dia berlaku dalam kumpulan. So ia yang kita nak kena faham berkenaan dengan makna tadarus. So waktu Ramadan ni ibu sekalian, waktu Ramadan ada yang kita dah buat program kan tadarus Al-Quran. Bagus, teruskan. Sangat baiklah. Cuma pastikan kaedah nak membaca dia berlaku dalam kumpulan. Jangan pula kita membaca sendiri, bahagi-bahagikan. Sekumpulan ada 5 orang, kita bahagi seorang dapat 4 muka surat, masing-masing baca 4 muka surat dan habis bagi tahu. Lepas tu buat majlis tadarus Al-Quran. Itu kurang tepat lah sebab tadarus dia berlaku dalam kumpulan. Dia kalau baca bersendirian, itu dikira hanya tilawah je. Dia tak kira makna tadarus. Dan apa yang baik tadarus ni, sebab dia boleh perbetulkan bacaan kalau ada silap. Kan? Sebab kita baca, kadang-kadang kita syok sendiri. Kita rasa macam betul, mahir sungguh bertajwid. Padahal mungkin ada tersilap bacaan. Kan? Ada yang terlangkau baris. Sebab itu kita perlukan seseorang untuk membimbing. Yang mana kita boleh dapatkan pertolongan daripada orang. Walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia bukan seorang guru, tapi dia menguasai ilmu Al-Quran secara bacaan. Dia tak detail dengan tajwid pun tak apa. Yang penting tatbik, sebutan Al-Quran itu dia kuasai. Kan secara praktikal itu pun dah okey dah. Sebab itu baiknya buat tadarus Al-Quran ni. Kan seperti mana ibu-ibu pun dah, saya tahu dalam SPAQ banyak program kan. Antaranya tadarus Al-Quran semua kan. So tak ada masalah. So begitulah teruskan. Cuma ada yang tak faham ataupun kurang memahami konsep. Dia kata tadarus dalam Ramadan tapi dia baca berasingan. Ini biasa berlaku di syarikat korporat ataupun even di sekolah-sekolah pun ada.
yang mana mereka kata tadarus tapi baca sendiri, tak ada orang semak. So kena diperbetulkan lah, bukan kata salah, tapi tak menepati sebagai sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi baca dengan malaikat Jibril, so disemak bacaan dan diperbetulkan sekiranya ada salah. Tak disebut dalam riwayat zaman Nabi salah ataupun tidak. Tapi kita faham kaedah itulah disebutkan dengan makna tadarus, membaca dalam kumpulan. So satu lagi, membaca Quran adalah ciri orang mukmin, banyak faedah. Ini kita kena faham ibu sekalian, memang hukum baca Quran selain daripada Al-Fatihah adalah sunat. Al-Fatihah pun bila masuk dalam solat dia jadi rukun, kena bacalah. Kan waktu yang biasa tak terikat dengan solat, maka tak ada masalah, dia tak diwajibkan pun untuk dibaca. Jadi hukum memang dikira sebagai sunat secara overall. Tapi ciri orang mukmin, dia akan membaca Quran secara berterusan. Dia tak akan tenang kalau tak baca Quran. Bacalah, dia tak perlu paksa sampai satu juzuk satu malam, tak semestinya. Kan yang penting kita baca. Jangan sampai kata saya tak mampu lah ustaz, saya tak boleh nak baca satu juzuk satu malam. Dah tu baca buat macam mana kan? Saya pun tak bacalah Quran. Janganlah gitu, itu dah terlalu menyerah diri. Kan buatlah sekadar yang mampu. Kan jangan buat langsung. Itu rugi. Buat je. Yang penting kita buat. Kan walaupun kita baca Yasin, kawan tu sambung wal Quranil Hakim, sadaqallahul azim. Jadilah daripada tak baca langsung, kita baca juga. Kan walaupun beberapa ayat, nak kata beberapa ayat lah tu kan. So it's okay, yang penting kita baca, jangan jangan lepaskan. Kan bukan hanya Ramadan lah, Ramadannya lebih semangat, waktu lain pun kita amalkan. So itu yang kedua, poin yang kedua yang bawah. Yang ketiga, tadarus Al-Quran pada malam ni lebih tenang, lebih fokus kerana dah berbuka puasa. Okay, tadi ada yang bertanya kan, Bonda Azalia, apa pula beza talaqi dengan tahsin? Dia tak ada tajuk. Dia masih dalam tajuk yang sama berkenaan dengan istilah tentang bacaan Quran. Tajuk lari tak apa, jangan Bonda Azalia yang lari. Itu masalah. Itu bahaya. Kalau lari kita kejar nanti. Okey, apa beza talaqi dengan tahsin? Talaqi adalah dia berasal dari perkataan laqa yang membawa kepada istilah liqa. Liqa ni pertemuan ataupun perjumpaan. So talaqi ni dia adalah belajar berdepan, bersemuka. So biasa orang sebut talaqi ni untuk belajar kitab lah. Belajar berguru ni kan bertalaqi, berdepan. Satu lagi lawan kepada talaqi adalah secara alamaya, secara online. Kan kita panggil apa ni, secara wasilah elektronik begitulah, secara alamaya, secara dalam talian. So talaqi berdepan. Lawan ni adalah secara online, fizikal dengan online. Tu talaqi lah. Asal perkataan laqa yang membawa kepada masdar liqa. Kemudian tahsin adalah asal perkataan hasan. Hasan bermakna baik. Hasan ataupun husnan yang membawa kepada istilah tahsin, iaitu memperelokkan. So kalau orang sebut tahsin Al-Quran, memperelokkan bacaan Al-Quran. Itu adalah maksud kepada tahsin. So dia sebenarnya macam orang kata macam branding lah. Sebenarnya branding saja setiap istilah yang digunakan. Dia lebih kepada bahasa Arab lah kan semua istilah ni. Yang penting kalau Al-Quran yang nak dapatkan sunnah pada Ramadan adalah tadarus. Yang tahsin tu biasa orang buat fokus kepada surah, tahsin Al-Fatihah, tahsin solat, memperelokkan. Talaqi dia belajar berdepan. Itu beza dia. Okey, Bonda Jamnah, bagi satu contoh ayat Quran dan ustaz boleh jelaskan yang mana tadabbur dan tafsir. Okey, secara umum lah saya nak sebut, saya pun tak ada modul untuk tu. Secara umum saya boleh sebut, mana-mana ayat pun yang tahu beza tadabbur dengan tafsir. Kalau tafsir ni dia mesti ada kitab yang khusus. Ibu-ibu boleh buka contoh tafsir Ibnu Katsir, buka surah berkenaan contoh Al-Baqarah, ayat yang keberapa, so muka surat berapa kan. Dia buka dalam tu, dia akan hurai, dia letak ayat, bawah tu akan hurai setiap kalimah. Sebab turun ayat, kemudian hikmah. Satu kalimah tu akan dihurai pula, diambil daripada ayat yang lain, kata-kata ulama yang berbeza dimasukkan sekali. Itu makna kepada tafsir, dihuraikan secara tafsili, perinci. Kalau tadabbur, dia lebih kepada melihat maksud kepada ayat je. Terjemahan kita lihat je, tadabbur. Dan kalau ada jenis Quran yang tadabbur, ada versi yang baru, dia letakkan sedikit huraian yang ditambah, yang dicampur adukkan
Tapi taklah detail, dia hanya lebih huraikan sikit. So kita boleh, daripada situ kita boleh bercerita sikit lah. Kita boleh memberikan kefahaman ikut kepada ilmu masing-masing. So itu tadabbur. So yang paling dituntut adalah tafsir lah, sebab dia lebih terperinci dan cuma kita kena belajar berguru. Manakala tadabbur, kita boleh sekadar membaca terjemahan, kita merujuk kepada kitab-kitab yang tertentu yang lebih ringkas, sekadar kita faham lebih sedikit terperinci. Dia bukan terlalu dihuraikan, diberikan satu penjelasan yang ringkas. Dia lebihkan sikit penjelasan daripada maksud yang asal. So itu adalah tadabbur. Okey, baik. Kita lihat dulu kepada yang kita dah sebutkan. So ibu sekalian, bagi orang yang katalah antara kita ataupun yang kita kenal, ada orang tak masuk lagi Quran. Kan? So bagi mereka ni tak mampu, tak masuk lagi Quran. So jangan terus give up. Jangan terus menyerah diri, tak boleh, tak mampu. So dia tak buat apa-apa usaha. Cubalah, maknanya waktu orang baca Quran, kita baca Iqra, baca Muqaddam. Yang penting usaha tu ada. Usaha tu berterusan. Kena buat, jangan kita tak buat. So benda ni yang orang terlepas pandang, dia gunakan alasan tak mampu, tak boleh, dah tua. Padahal dia masih hidup. Padahal dia masih boleh untuk perbaiki kan. So usahakanlah ke arah itu. Walaupun kena ulang beberapa kali. Walaupun Iqra satu, yang penting usaha tu ada. Jadi Allah ni lah ialah usaha tu sebagai satu kesungguhan kita kan, mujahadah. Tak adalah tak buat langsung. So pergi ke arah itu. Jangan terus menyerah diri. Jadi itu yang penting. Bagi orang dah masuk Quran, so teruskan baca dalam kumpulan lebih baik, dan kita teruskan memperbaiki bacaan dan menambahkan ilmu. Baca-baca maksud, kita faham, kita belajar sikit kitab tafsir, kita ambil pengetahuan kan. Begitulah, biarlah benda tu berterusan. Okay, Bonda Azalia bertanya, adakah tahsin juga perlu kita pendengarkan pada asatizah yang arif ataupun ahlul Quran, ataupun boleh je sendiri-sendiri kalau kita memang pernah belajar ilmu tajwid? Tahsin adalah proses memperelokkan, memperbetulkan. So sudah pasti mesti ada seseorang yang perlu semak. Kan? Maknanya kita kena buat memperdengarkan kepada seseorang. Tak kira sama ada dia ustaz ataupun orang yang mahir. Kan, dia tak semestinya baca Quran ni kan, orang daripada sudut bacaan, dia tak semestinya orang yang berilmu secara detail bacaan kan, dia daripada sudut tatbik kan. Yang penting orang tu mahir Al-Quran. Sebab tu orang disebutkan ahlul Quran. Kan ada setiap bidang kan ada dia punya ahli kan, ahlul Quran, ahlul hadis, apa lagi? Ahlut tasawuf contoh. So benda ni mereka ni masing-masing ada bidang kepakaran. So bacaan Quran yang kita nak kata tahsin, kita baca pada orang yang mahir supaya dia betulkan bacaan kita. So baru berlaku proses tahsin. Kalau tak dia berlaku apa? Proses syok sendiri. Kan kita baca, kita kata kita tahsin. Guana tu. Kita baca, kita perelokkan sendiri. Seram seram. Syeram. Okey, itu pasti. Tenang Ustaz. Boleh saya tanya? Kalau boleh, kita tadarus mesti ke tadarus tu kita khatam? Okey, baik. Okey, mana tadi Pak? Saya panjangkan soalan saya. Saya ada dalam kumpulan saya ni ramai yang tak pandai lagi mengaji. Jadi kami nak membaca juz 30 dan ayat-ayat pilihan saja untuk tadarus. Bolehkah itu dikatakan tadarus? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama juga. Terima kasih kepada bonda yang bertanya, bonda Sarifah. Okey, baik. Jadi berkenaan dengan soalan bonda tadi, ini memang kira soalan favorite jugalah. Bila kita huraikan tentang sunnah ni, ada yang bertanya soalan ni. Adakah ia dipanggil tadarus? Sudah semestinya sekiranya dibaca dalam kumpulan. So tak kira bonda Sarifah baca ayat mana pun, even surah lazim, kalau kaedah membaca dalam kumpulan itu terlaksana, bonda Sarifah baca, ada yang dengar, betul mereka baca pula, kita dengar, kita perbetulkan kalau salah. So itu dinamakan tadarus. Dan yang kedua, tidak pun disyaratkan mesti kena khatam. Kalau boleh lebih baik, tak mampu pun tak apa. Kalau orang yang tak mahir kan, dia yang penting dia lancarkan bacaan yang biasa dibaca, surah-surah lazim, surah-surah pilihan yang kita kena lazimkan lah, contoh Al-Mulk, surah apa lagi, Al-Waqi'ah ke, Al-Kahfi ke. So itu lebih baik. Yang penting dibaca dalam kumpulan, dibaca berterusan.
Itu yang kita kena capai kan. Itu tak ada masalah. Dia tak ada syarat pun. Yang penting kita baca secara berterusan. Walaupun beberapa ayat. Boleh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, tadi ada Bonda Siti Salmi bertanya. Saya jawab dulu lah. Itu nanti kita akan hurai lagi. Bonda Siti Salmi, Ustaz, apa pandangan bagi setengah-setengah Ustaz yang buat tadarus dalam bulan Ramadan dan dikenakan bayaran? Okey. Ini satu isu ataupun satu persoalan yang agak mungkin jadi macam kontroversi sikit lah. Bab melibatkan upah bayaran ni memang jadi kontroversi sikit. Okey. Dia ala kulihal melihat balik kepada kaedah yang dilaksanakan. Sebaik-baik dalam bab agama, dalam bidang agama ni, dia melibatkan unsur agama, nak katakan mengenakan bayaran dengan kaedah dengan upah tertentu yang secara dipaksa. So benda ni melibatkan soal keikhlasan lah. Melibatkan maknanya kita seolah-olah target pada kiraan bayaran tersebut. Jadi lebih baik kita ambil jalan pertengahan. Maknanya katalah seorang ustaz ni, katalah nama dia Ustaz Muhammad. Okay. Dia buat satu kelas tadarus dan dikenakan ada orang dia suka buat bayaran ikhlas. So tak ada masalah kan. Ada pula yang letakkan bayaran. Okay. Dia tak memaksa orang. Okay, tak memaksa orang, dia letakkan bayaran ikut kepada apa yang dia rasakan berbaloi ataupun sepatutnya. So bagi yang masuk, maknanya dia redha yang dia boleh bayar dan dia boleh join sekali. So itu atas dasar taradhi, dua-dua pihak redha, so tak jadi isu lah. Kan? So di situ tak ada masalah. Tapi bila ada yang memaksa, contoh dah masuk kata free, kan? Ataupun bayaran murah, betul masuk tiba-tiba paksa tambahkan bayaran, itu yang menjadikan satu isu kontroversi lah. Lagi-lagi menyentuh tentang agama ni jadi masalah. So konsep dia kalau dalam ni kira muamalat lah kan, kira adanya satu akad antara dua pihak yang menerima dan daripada sudut hibah lah, daripada sudut hadiah, upah. Jadi kalau kata redha tak ada masalah. Sebab tu biar benda tu jelas. Kalau kata nak buat tadarus, ada kenakan bayaran, dan pihak yang masuk tu pun dia redha, dia boleh bayar, even dia nak bayar lebih, so tak ada masalah. Tapi kalau dia tak jelas apakah bayaran, kata masa dah masuk baru kata bayar macam ni, tiba-tiba letakkan mahal pula, so dia jadi isu lah. Sebab ada orang akan mengatakan mengenakan bayaran yang tak sepatutnya. Ala kulihal benda tu berbalik kepada kaedah asal. Kalau dia letakkan daripada awal dan pihak yang bayar pun redha, so tak ada isu lah. Dia lebih kepada daripada sudut upah. Kalau dia tak bayaran, kita bayar kira upah. Kalau kita bagi lebih, dia kira hibah, hadiah. So dia lebih lebih baik macam tu, pergi ke arah situ. Kan? Jangan sampai kita memaksa. Gitulah. So maknanya kata boleh je lah sebab dia daripada sudut upah kan. Orang mengajar mengaji ke, ibu orang yang buat kuliah pun kan, daripada sudut upah ataupun daripada sudut hadiah. Dia bergantung pada keadaan. Kalau dia letakkan bayaran, itu dikira upah. Kalau kita redha nak bayar lah. Kalau dia tak letak bayaran, kita bagi dia kira hibah, kira hadiah. So itu lebih kepada satu bersagu hatilah kepada mereka yang mengadakan kelas tersebut. Cuma kalau macam contoh tahlil kalau diletakkan bayaran satu nama RM5, itu sebaik-baik kita elakkan lah. Itu memang timbulkan fitnah. Sebab tahlil dia lebih kepada isu ataupun bab kita hadiahkan. So dalam bab hadiah sepatutnya tak ada value. Tak ada value. Bukan kita redha. Sama ada kita beri ataupun kita ambil, kena redha. Redha secara umum. Dia tidak ada diletakkan satu bayaran khusus. Itu dah kira angkat jual beli. Kan? So kalau letakkan nama, satu nama RM5, tak bayar RM5 tak sebut nama. So itu dah kira jual beli lah kan. So tak patut lah. Dia lebih baik kalau nak kata kutip duit, kita lebih kepada konsep ikhlas. Sumbangan secara ikhlas. So terima je lah berapa nama yang diberikan dan berapa hadiah yang diberikan. Even kalau ada orang dia bagi nama tak bagi duit sagu hati pun sepatutnya kena terima. Sebab dia konsep dia adalah hibah, bukan konsep jual beli, bukan muamalat. Bukan akad jual beli. Jadi sebab itu kita kena faham benda tu supaya jangan timbul fitnah. Nanti orang sebut pula ni jual nama kan, satu arwah RM5. Murah betul arwah ni. Ada arwah yang VIP pula RM10. Kan keluar package pula kan. Arwah VIP lah, arwah VVIP lah.
arwah yang ada pangkat-pangkat lah. Kan dah jadi fitnah pada agama kan. Kena pula orang pergi buat poster ke apa. Lagilah. Orang non-Muslim tengok ni rasa macam apa benda ni. Kan main-main duit apa, duit-duit pula kan. Nak sampaikan hadiah, nak sampaikan ganjaran pahala, kita main duit pula. So itu tak patutlah, sangat-sangat menimbulkan fitnah. Kalau ikhlas tak ada masalah. Orang bagi atas dasar sebagai sagu hati. Hadiah, hibah aja boleh. Tak ada masalah. Baik, masuk pada bab yang ke-11, membicarakan tentang salam, sunnah-sunnah berkenaan tentang salam. Termasuk pada sunnah yang ke-47, orang yang salat menjawab salam dengan isyarat. Dalam sebuah hadis, ada 3 hadis tak hurai. Dalam sebuah hadis dulu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Setelah itu aku mendapati baginda sedang salat, aku mengucapkan salam dan baginda menjawab salamku dengan isyarat. Aku disebut dalam hadis Al-Bukhari nombor 1217. Baik, ini adalah hadis yang sahih. Jadi apa yang kita nak faham dulu ibu-ibu sekalian? Pertama adalah Nabi SAW sedang salat. Dan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau memberikan salam. Jadi Nabi jawab dengan isyarat. Okay, so itu poin yang penting yang kita dah sebutkan. Okay, kita masuk pada hadis yang kedua. Jadi kita akan hurailah sekali apa dia punya hukum hakam. Hadis yang kedua daripada Suhaib. Dia berkata, aku melalui tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sedang mengerjakan salat, aku mengucapkan salam, lalu baginda jawab dengan isyarat. Perawi berkata, aku tak tahu apa yang dia katakan. Namun baginda berisyarat dengan jarinya. Ini juga hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi nombor 367. Baik, ini hadis kedua menyebutkan situasi yang hampir sama dengan hadis tadi. Cuma yang ni disebutkan, dihuraikan sedikit, Nabi isyarat dengan jari. Jari mana, cara macam mana, nanti kita hurai lepas ni. Okey, ni hadis yang kedua. Kita masuk pada hadis yang ketiga daripada sahabat juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada dia semasa baginda sedang solat. Bilal pun menjawab, baginda isyaratkan dengan tangannya. Hadis An-Nasa'i 186, juga hadis yang sahih. Baik, ini hadis yang ketiga. Ni kali ni pula sahabat tanya, kan Nabi jawab bagaimana? So disebutkan dalam hadis, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya. Bilal bin Rabah yang tolong jawabkan. Baik, so apa kesimpulannya? Kita lihat terus kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebut dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Itu pertama, hukum ni adalah haram. Yang kedua, hukum dia adalah harus. Okay, apa beza dia? Yang pertama, haram menjawab salam dengan ucapan ketika solat. Hukum ni terpakai bagi mereka yang sengaja tahu tak boleh sebut jawab salam, tapi dia buat juga. Kerana kita dah tahu ni dah kira percakapan dalam solat, dan automatik kalau sengaja memang membatalkan solat. Bahkan jadi hukum dia haram kerana sengaja membatalkan solat tanpa sebarang keuzuran yang syar'i. Kita sengaja batalkan sesuatu ibadah tanpa sebarang keuzuran, itu dianggap sebagai satu perbuatan mempermainkan agama. Tak ada sebab. Main-main lah tu. Kan? Kita nak mudah faham macam itulah. So dalam solat pun sama. Kalau orang yang tahu, sengaja dibuat juga, maknanya atas dasar dia nak mempermainkan solat. Kok dia nak buat lawak ke? Kan tak ada apa-apa keuzuran. Bukan dengan tujuan dia mengajar orang, tunjuk contoh, itu lain. Itu memang dia akan berlakon je, dia tak akan buat betul-betul. Tapi orang ni betul-betul solat, tapi dia sengaja, tak tahulah atas sebab apa secara khusus, tapi dia tahu hukum dibuat juga. So ni dikira sebagai haram. Bahkan ibadah lain pun kalau sengaja membatalkan tanpa keuzuran, itu dikira haram. So kita boleh faham ibu sekalian, apa dua ibadah? Termasuk contoh puasa. Contoh ibadah yang kita dah mungkin biasa buat. So sengaja kita puasa pada awal, tapi sengaja membuka puasa tanpa keuzuran. Kalau ada keuzuran memang tak sihat, itu lain cerita. Kan?
tu ada keperluan, tapi sengaja dia nak main-main hukum hakam, main-main apa daripada sudut perbuatan puasa. So itu tak boleh lah, itu dah mempermainkan Islam, hukum hakam dalam Islam, ibadah dalam Islam. So itu tak patut. Sama dalam solat, kalau bercakap, menjawab salam dengan sengaja, hukum dia haram dan berdosa serta membatalkan solat. Yang kedua, hukum dia jadi harus bila mana jawab salam dengan isyarat ketika solat. Ini sebab apa ibu-ibu sekalian? Bila mana kita dalam solat, kita mendengar orang bagi salam, kita pun memberikan secara isyarat. Okey, asal dia disebutkan hukum dia adalah harus. Sepatutnya jadi harus. Tapi kenapa ibu-ibu sekalian, dia jadi hukum dia adalah asalnya adalah sunat. Kenapa jadi hukum dia harus? Kerana ulama melihat balik apakah kesesuaian hukum. Kan asalnya memang sunat. Sepatutnya jadi sunat lah, sebab Nabi SAW pun amalkan dengan cara yang sama. Tapi bila melihat kepada keperluan, kan, tak semua orang yang mampu untuk memberi ataupun menjawab salam dengan isyarat ini secara penuh khusyuk. Mungkin ada yang akan jawab salam tapi dia kurang khusyuk, akan terganggu khusyuk dia. Sebab itu bagi mereka ni, mereka tak perlu pun untuk jawab salam dengan isyarat. Mereka boleh je abaikan. So ibu-ibu kita kena muhasabah, kita kat tang mana? Kita kat kolom yang mana? Kalau kita jenis yang memang tak terganggu, orang bagi salam dalam solat, itu tengah solat ni, orang bagi salam, kita tak terganggu. Kita boleh memberikan isyarat. So buatlah isyarat. Tapi kalau rasa memang terganggu, lebih baik kita abaikan. Jadi ikut pada keadaan. Tapi yang pasti jangan jawab salam pula. Jangan jawab Waalaikumsalam. Hai bro, lama tak jumpa. Itu tak boleh lah. Waalaikumsalam pun tak boleh sebab dah dikira percakapan. Jadi itu kita nak kena faham konsep. Jadi ibu-ibu sekalian, hukum jadi harus kerana tak semua orang mampu buat secara berterusan. Ada orang dia akan memberikan jawab salam ni, tapi ia akan menyebabkan dia ganggu pada solat, khusyuk dia. So dia abaikan je, tak perlu risau. Bagi orang yang tak terganggu, hukum jadi harus. Okey, harus ni macam mana? Orang tak terganggu, kan, dia boleh menjawab dengan isyarat. Apa isyarat dia? Orang bagi salam, sebut Assalamualaikum ya Syekh. Kita tengah solat ni, kan. Kita memang tak jawab dengan ucapan, tapi kita akan buat isyarat. Apa isyarat? Pertama yang bawah tu, isyarat dengan tangan. Kita mengangkat tangan, tapi angkat sekali saja. Angkat sekali, letak balik. Itu sunnah dia. Pilih satu. Okey, sama ada angkat tangan, letak balik. Ini dah ikut uruf kita kan. Kita biasa angkat tangan. Orang yang jauh, orang yang ni dalam solat pun sama. Kita angkat tangan sekali je. Jangan kita bagi bye-bye pula. Bye-bye, hai, flying kiss ke. Janganlah. Itu memang tak boleh lah. Dalam solat, dia gerak hanya sekali, letak balik tanpa melihat siapa yang memberikan salam. Maksudnya jangan ganggu lah. Jangan terganggu pada khusyuk. Sebab kebarangkalian kalau kita tengok, memang akan terganggu khusyuk. Kita fikir siapa tu, kan, apa masalah dia ni, tiba-tiba nak bagi salam ke aku ni. Jangan ganggu khusyuk dah. Sebab tu angkat tangan tak perlu tengok pun. Angkat sekadar isyarat untuk salam tu je. Ini pun kalau orang yang tak terganggu. Yang terganggu dia abaikan. Itu yang pertama. Rasa tak nak buat ataupun nak pilih lain, boleh juga. Isyarat yang kedua, iaitu kepala. Bukan kelapa. Kelapa kokonat. Kepala, gunakan kepala ni. Kita angguk kepala. Angguk sekali je. Kita solat, orang bagi salam, kita angguk sekali. Cukup lah. Itulah dikira sebagai isyarat kepala. Bukan isyarat kelapa. Jadi jangan angguk banyak-banyak pula. Angguk macam tu kan. Angguk, geling-geling, tunduk-tunduk. Dia tak boleh lah. Dia dah melebihi pergerakan. So angguk sahaja. Angguk sekali. Geling pun elakkan. Pasal geling ni menyebabkan pergerakan yang agak lebih berat sikit daripada angguk. Kan angguk dia bawah atas je. Kalau geling kanan, kiri, betul ke depan balik. Kan kanan ke depan, kiri ke depan. Kan? Yang maknanya takut pergerakan tu boleh lebih. Dan satu lagi, makruh kita pandang kanan kiri tanpa sebab dalam solat. Kan? Kalau pandang bawah, pandang depan, boleh lagi. Tapi kalau pandang kanan kiri, jadi makruh. Tanpa sebab. Kecuali kalau ada keuzuran, contoh, meludah dalam solat. Orang yang nak elakkan gangguan syaitan, kita dah belajar sebelum ni kan, sunnah. Orang yang terganggu dalam solat, dia boleh ludah ke kiri.
Tapi sebaik-baik tanpa sebarang air liur lah. Dia hanya ludah sebagai hembusan nafas. So itu boleh dipandang kiri atas dasar adanya keperluan dan sunnah Nabi SAW. Jadi sebab tu kita elakkan geling. Kita angguk kepala sekali je. Ini yang kedua. Yang ketiga iaitu jari tangan. Jari mana? Jari telunjuk macam khatib berkhutbah. Kita kan ada bincang kuliah yang lepas tu. Berkenaan khatib berkhutbah, dia angkat jari telunjuk. Sama juga, time kita tengah solat, ada orang bagi salam, kita angkat jari telunjuk. Angkat jari telunjuk, letak balik. Letak balik macam biasa. Sama je, tak payah tengok orang yang bagi salam, tak payah hiraukan pun, abaikan sahaja. So itu satu lagi yang boleh kita amalkan. So ibu-ibu sekalian, ni adalah pilih bukan buat tiga-tiga sekali pula. Ni kan orang bagi salam, kita semangat ni dah belajar sunnah ni. Buat tiga-tiga sekali. Angkat tangan, angguk kepala, jari telunjuk. Jangan gitu pula. Itu memang masalah pada pergerakan. Satu lagi jari tangan, dia mesti jari telunjuk sahaja. Jangan ada kata pula Ustaz, kita ikut trend lah sikit. Tunjukkan mini love lah Ustaz, lebih trendy kan. Tunjukkan apa lagi? Peace yo, apa lagi? Apa lagi? Love macam ni ke, apa lagi? Macam-macam lah gaya sekarang ni kan. So janganlah gitu pula, dia mesti jari telunjuk sahaja. Sebab inilah cara yang asal pada sunnah Nabi SAW. Seperti mana Nabi berkhutbah. Doa yang khutbah kedua kan, kita dah bincang dulu. So itulah sunnah dia. Dia terikat dengan sunnah yang sama. Jangan kata pula, alah Ustaz, Nabi kan guna jari telunjuk. Saya pun guna jari telunjuk juga kan. Saya buat mini love, tambah ibu jari. Apa salah kan? Janganlah, sebab dia dah terikat dengan sunnah tu. So kaedah dia tetap sama, tak berubah lah. Okey, baik. So itulah sunnah kepada kita tengah solat, orang memberikan salam, kita berikan secara isyarat. Okey, Bonda Suhana ada bertanya, kalau dia rumah, kita dalam bilik macam mana Ustaz duduk bagi salam banyak kali. Okey, ini soalan yang menarik juga ni. Secara praktikal lah mungkin berlaku macam ni. Waktu ni kita nak berikan isyarat yang kita sedang solat. Kalau orang tu berdepan tak ada masalah. Kita buatlah sunnah ni kan, dia nampak kita buat isyarat. Orang yang tak nampak adanya hak penghalang, even contoh dalam rumah, di luar rumah, dalam rumah pun, dalam bilik, di luar bilik, orang nak masuk, dia memberikan salam. Takkan kita nak angkat tangan, tunjuk kat siapa kan, siapa nak tengok, siapa nak jawab, siapa nak tahu. So kita syok sendiri je lah kan. So bila adanya begitu, kita kena ingat, berbalik kepada sunnah asal. Kita solat, memberikan salam dengan isyarat. Isyarat itu difahami. Jadi, kalau kita dengar ada orang panggil, kita sedang solat dalam rumah, orang tu di luar rumah, kita dalam bilik, orang tu luar bilik, dia panggil kita, dia bagi salam. So, kita nak buat apa? Kita memberikan isyarat bahawa kita sedang solat. Tapi bukanlah pergi sebut, makcik aku sedang solat ni, sambung Al-Fatihah. Bukanlah gitu kan. Kita menguatkan suara. Menguatkan suara sedang solat. Di situ memberikan isyarat. Kita sedang solat. Kuatkan sikit suara tu. Kuat tu betul perlahan lah. Maknanya orang akan faham. Oh, kita dengar bunyi suara kan. Dengar suara orang baca Quran. Dengar suara orang tengah tasbih ketika rukuk. Kita kuatkan suara. Subhana rabbiyal azimi. Macam tu. So orang akan dengar, dia akan faham. Sebab dia suara tu tinggi betul rendah. Betul maknanya beri isyarat. So begitu. Ini kalau boleh lah. Tapi kalau kita duduk kat tingkat atas, kawan tu duduk kat bawah bunyikan loceng. Tak boleh nak buat apalah. Kita teruskan solat macam biasa je lah. Kalau nak jerit, pakai mic nak jerit kat dia kot. Tak boleh buat apa, kita abaikan sahaja. Ikut pada keadaan. Tapi asal sunnah dia macam ni lah. Asal sunnah dia macam kita sebutkan tadi. Kuatkan suara sampai dia dengar. Tapi kalau tak dengar juga, kita tak boleh buat apalah, kita abaikan je. Itu pun kalau kita tak terganggu solat. Kalau terganggu khusyuk, abaikan sahaja. Sama je kaedah dengan kita dah sebut ni, isyarat ni. Dia begitu. Baik, ini pada sunnah yang ke-47. Kita masuk pada satu lagi sunnah sebagai penutup untuk petang ni. 48. Cara menjawab salam kepada orang yang mengirimkan salam. Baik. Kita lihat dulu apa hadis. Hadis ni daripada Ghalib. Dia berkata, semasa kami duduk di pintu rumah Al-Hasan, datang seorang lelaki dan dia berkata, ayahku memberitahuku, mewakili datukku, dengan mengatakan ayahku mengutusku kepada Rasulullah SAW dan berkata, pergilah kepadanya dan berikan salam kepadanya. Oleh itu saya pun pergi kepadanya dan berkata, ayah saya mengirimkan salam. Jawab,
Alaikassalam wa ala abikassalam. Hadis sahih diriwayat Abu Daud 5231. Okey. Dia bagi respon. Encik Zaki lah. Simbol awan menurunkan air titisan hujan. Tempat saya pun dia dah mula berbunyi-bunyi sikit. Boleh amalkan doa lah. Kan kalau doa hujan turun kepada yang dah hujan tu sebutkan Allahumma sayyiban nafi'ah. Kalau belum hujan turun macam mana? Kita doakan apa? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa min khairi ma fiha wa min khairi ma ursilat bi. Wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa min syarri ma ursilat bi. Ini disebut dalam hadis At-Tirmizi nombor 3449. Sebelum hujan turun, Nabi baca doa ni supaya Nabi meminta Allah turunkan hujan yang adanya kebaikan dan dielakkan keburukan. Ni pun ada sunnah juga ni, tapi tak bincang lagi lah, sunnah ni lambat lagi. Sunnah yang ke 80 lebih 84 ke 83 tu. Kita akan masuk insya-Allah. Baik. Kita berbalik kepada sunnah tadi. Okey, ni adalah satu perbuatan yang sunnah, mengirimkan salam. Konteks kita pada masa sekarang, ni dah kurang lah sebab kita dah ada banyak kemudahan teknologi. Kalau orang nak bagi salam ni boleh direct terus, tak payah lagi dia nak kirim-kirim. Kecuali kalau orang yang betul-betul kata apa, orang-orang yang VIP lah kot kan, bukan senang nak jumpa, nak borak kosong direct macam tu. Dia kena ada orang tengah, kena ada PA ke apa kan. So macam tu kita kirimkan salam. Contoh nak jumpa ustaz famous kan, ustaz yang selebriti, ustaz hot, jemput nak datang masjid kita. So kita panggil melalui PA dia. Nak terus direct kepada dia mungkin susah sikit. So kita beritahu dengan PA, tolong kirimkan salam saya dengan lafaz assalamualaikum kepada ustaz sekian-sekian. Contoh macam tu. So ini adalah sunnah. Memang sunnah berlaku pada zaman Nabi SAW. Baik, kita faham dulu apakah dia punya huraian yang kita boleh ambil manfaat. Pertama, disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kita digalakkan menjawab salam kepada menyampaikan. Yang kedua, menjawab salam ni kepada orang yang membawa dan mengirimkan salam. Okay. Hukum asal, salam kita dah tahu kan, memberikan salam ni sunat, menjawab salam adalah wajib. Even berlaku dalam media sosial, WhatsApp, tetap sama hukum dia. Cuma kalau diberikan kepada ramai, pastikan ada wakil yang akan menjawab. So, hukum tu telah kita selesaikan. Okay, samalah. Dalam konsep mengirimkan salam, saya bagi contoh, kita ada anak. Okay. Anak ni nak kirim, kita nak suruh anak ni kirimkan salam kepada cikgu dia. Contohlah, maknanya kawan lama lah, bukannya ada apa-apa cerita lama ke apa, tak adalah. Maknanya kawan sama jantina, kawan lama. Okay, so kita bagi tahu dengan anak kita. Kita kata, adik, nanti adik kirimkan salam dengan cikgu, contoh cikgu Arif. Contoh. Katalah kawan lama kita. So kita sebut apa? Kirimkan salam salam ibu, ibu pula, salam ayah, contohlah ayah. Salam ayah dengan lafaz assalamualaikum kepada cikgu Arif. So anak ni pun dia membawalah salam tu. Jumpa cikgu Arif, dia bagi tahu, cikgu, kan ayah saya kirimkan salam kepada cikgu. Biasalah anak-anak ni dia tak pada sebut panjang, dia sebut kirim salam je. Kalau boleh sebutlah penuh, kirim salam dengan lafaz assalamualaikum kan. Tapi tak boleh pun tak apa, isyarat itu difahami. So kita ni yang memberikan salam, yang mengirimkan salam, kita disebut dengan istilah pengirim. Anak tadi dia pembawa. Cikgu tadi tu dia adalah penerima. So kita mengirimkan salam sunnah. Anak tadi membawa salam, itu adalah amanah dia. Dia kena kirimkan salam itu kepada cikgu tadi. Cikgu tu pula dia nak kena jawab, bukan wajib kan? Wajib kepada siapa? Wajib kepada kita. Itu jawab yang wajib, dia kena jawab salam yang telah diberikan, hukum asal tadilah. Kalau kepada anak kita tadi adalah sunat. Sebab tu dia sebut dalam hadis, dalam Fathul Bari ni, dia galakkan jawab salam kepada yang menyampaikan. Sebab galak ni maknanya apa? Anjur lah, sunat, mustahab. Galak kepada anak tadi tu jawab salam juga. Nak gunakan lafaz apa? Gunakan lafaz yang saya gariskan bawah tu. Alaikassalam wa ala abi wa alaihi salam. Alaikassalam wa alaihi salam. Ini kalau lelaki lah. Kalau anak tadi lelaki, kalau kita pun lelaki, saya memang lelaki lah. Kan? So kita sebut alaikassalam wa alaihi salam. Tadi cikgu tu lah, cikgu Arif tu dia akan jawab
alaika, anak kita, alaika, kepada kamu salam, wa alaihi salam. Kalau kata anak tu perempuan, ka jadi ki alaikis salam, kau suruh kis. Alaiki jadi ka jadi ki lah, alaiki salam wa alaihi salam. Kalau kata anak tu lelaki, kita ni perempuan. Saya bukan perempuan lah. Alaikas salam. Tadi lelaki anak lelaki kan, kita ni perempuan. Alaikas salam wa alaihas salam. Jadi ha, hi jadi ha. Kalau anak perempuan, kita pun perempuan. Alaikis salam wa alaihas salam. Dia ubah jadi ka jadi ki, hi jadi ha. Ada ha dengan alif. So itu dia punya dhamir yang bersambung, yang ubah bila mana jantina ini berubah. Persoalan dia kalau katalah anak tadi tu ada dua orang, laki dengan perempuan. Cikgu Arif ni nak jawab macam mana? Tadi dia sebut dah, ka untuk laki, ki untuk perempuan. Ni laki perempuan ni. Takkan nak jawab alai kaki salam. Mana ada kaki tangan semua kan? Bukanlah kaki jadi kuma lah dua orang. Alai kuma. Jadi sebenarnya tak apa, kita tak nak pening-pening kan. Ibu-ibu cuma faham cara menjawab salam ni ikut sunnah. Ka dengan ki, ka laki, ki perempuan. Kemudian hi dengan ha. Hi lelaki, ha perempuan. Kalau boleh kita gunakan lafaz ni lebih baik. Kita fokuskan, kita pecahkan salam. Lebih baik kerana dispesifikkan, lebih istimewa. Kan? Berbanding kita sebut je Waalaikumsalam. Kalau kita jawab Waalaikumsalam, memang hukum ni dah selesai. Kita dah jawab salam dah. Hukum dah selesai. Bagi orang yang tak boleh, dia akan sebut Waalaikumsalam je, lagi senang. Lantaklah dibawa tu seorang ke, ramai ke, laki ke, perempuan ke. Dia bawa je kirim salam, dengar je kirim salam. Jawab je Waalaikumsalam. Selesai masalah. Tapi, kalau orang yang nak betul-betul amalkan sunnah, dia akan ikut lafaz ni. Dia akan spesifikkan. Itu lebih. So, kalau ibu-ibu sekalian, boleh amalkan. Boleh, yakin dan rasa lebih senang, amalkanlah. Ini lebih baik. Tak mampu, is okay, tak apa. Yang penting jawab salam. Jangan tak jawab salam. Waalaikumsalam tu kena jawab. Tapi ini lafaz yang sunnah yang Nabi SAW amalkan dan ajar kepada kita lah. Jadi kalau boleh kita pun amalkan. Okey, Bona Suhana bertanya, ucapan bagi salam mana yang elok diucapkan? Sudah pastilah lafaz yang penuh, lafaz yang lengkap, Assalamualaikum. Dia tak kisah sama ada bertulis ataupun bersuara. Cuma kalau bersuara lebih realistik lah. Kita yang memberikan secara suara, secara audio kan. Tapi kalau daripada dalam dunia media sosial, dia lebih biasa kepada tulisan kan. So itu yang kita biasa amalkan dalam bentuk tulisan. So dia tak ada isu, yang penting lafaz tu penuh. Even tulis ke, suara, even apa lagi, video ke, apa lagi kaedah-kaedah yang berbeza ni boleh dimanfaatkan. Yang penting lafaz tu penuh. Elakkanlah sebut salam, SLM, tak payahlah. Benda tu elakkanlah. Itu lebih baik dan itulah sunnah. Sebab semakin lama semakin orang tak tahulah nak kata ringkaskan sangat sampai bab-bab dalam agama pun nak ringkas. Kan nak shortcut. Memang tak salah. Kita pun tak kata salah, berdosa, kecuali kalau dia niat nak nak mempermainkan. Itu memang tak boleh lah, kita tolak terus. Tapi secara adat memang tak salah amalkan begitu sebab orang faham kan. Sebut salam memang nak sebut Assalamualaikum lah tu. Tapi alangkah indah kalau gunakan lafaz yang Nabi amalkan. Kan Nabi pun tak jawab ringkas. Itu juga buka balik tadi kan, hadis tadi. Nabi sebut penuh. Alaikassalam wa ala abikassalam. Sampai Nabi hurai, Nabi spesifikkan salam. Nak memberikan penghargaan kepada orang yang kirimkan salam. Inilah sunnah Nabi SAW. Kalau nak Nabi boleh sebut salam. Salam. Ataupun Waalaikumsalam je. Kan? Lagi senang. Tapi itu nak memberikan isyarat bahawa itu lebih ringkas. Dan itu tidak menyampaikan hak kepada orang yang sepatutnya. Nak amal boleh, tapi dia jadi kurang baik, kurang sempurna. So baik kalau kita yang dah belajar ni, kita amalkan. Tapi kalau orang lain sebut macam mana pun, even dia ustaz-ustazah ke, even dia background tinggi agama ke, tapi amalan ini berbeza. Kan akhlak orang berbeza. So biar kita yang belajar ada sedikit ilmu, kita amalkan, kita praktikkan. Kalau susah nak tulis, buat dalam bentuk stiker. Yang penting kita ingat, ini adalah satu akhlak, menjaga lafaz salam, kan, menjaga nama Nabi, contoh sallallahu alaihi wasallam. Kan gunakan, biasakan tulis. Kan ada pula nanti tulis Muhammad MUHD pula.
Kalau Rumi lah, kita dah transliterasi dalam ejaan Rumi, kan buat macam tu pula. Kalau lama-lama orang sebut buat meme je, punyalah malas kan. Memang kita boleh faham, tapi lebih baik sunnah dia kita lengkapkan. Termasuklah dengan menjawab salam pun berikan penuh. Kan dalam ayat Quran pun disebutkan, bila kita diberikan salam, berikan jawapan itu sama sepertinya ataupun lebih baik daripadanya. So ini isyarat kepada memberikan balik seperti mana orang berikan salam. Kalau boleh panjangkan. Orang sebut Assalamualaikum, kita sebut Waalaikumsalam warahmatullahi. Panjang sikit pun okey lah. Orang sebut Assalamualaikum warahmatullahi, kita panjangkan sikit kalau boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sebut penuh, jawab penuh. Itu yang disebut sebagai lafaz yang sempurna. Termasuk dengan lafaz assalam. Itu pun mengubah lafaz yang asal yang dah lengkap. Dalam ini pun Nabi tak sebutkan assalam sahaja. Kan. So nak amalkan boleh, dia tak ada larang, kecuali kalau niat sengaja, maknanya untuk mempermainkan itu tak boleh lah. Tapi orang secara adat boleh, sudah pasti itu lebih rendahlah kedudukan, mengurangkan kesempurnaan. Kalau boleh, biasakanlah lafaz ni, kita budayakan. Takut-takut lama-lama nanti orang semua nak shortcut. Sampai ibadah pun nak shortcut sungguh. Kan tak dapat dah dia punya kesungguhan. Orang nak shortcut ni, nak cepat je habis kan. Itu bukan kita punya maqasid. Kita nak dapatkan kesempurnaan dalam kita beribadah. Walaupun sekecil-kecil perkara dalam sunnah ni, kita amalkanlah. Itulah untuk petang ni, kita cukup sekadar itu dulu. Manakala masa pun dah lebih. Mungkin ibu pun ada yang ada urusan lain kan. Dalam nafsu dan ni mata pun dah layu kuyu dah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Insya-Allah kita akan bincang pada esok petang juga insya-Allah. Mudah-mudahan kita mampu untuk bersama-sama lagi dan kita mampu untuk sambung perbincangan dan kita akan amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilayna inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.